Selamat sejahtera kepada Dr. Fatimi. Nama saya Lim Royo, saya dari kumpulan 1. Hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan tentang penderitaan kanak-kanak. Penderitaan kanak-kanak merujuk kepada suatu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan kehidupan mereka. Penderitaan kanak-kanak merangkumi penderitaan dari aspek fizikal, emosi, seksual dan pegawaian. Selain itu, penderitaan kanak-kanak merujuk kepada penderitaan secara fizikal dan emosi, penderitaan seksual, keceraian dan pegawaian terhadap kanak-kanak, termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial. Apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme dapat didefinisikan sebagai orang yang menganut falsafah bahawa manusia adalah bebas atau bertanggungjawab membentuk kehidupan. Selain itu, eksistensialisme juga merupakan aliran atau gerakan falsafah moden yang menegaskan pentingnya pengalaman dan tanggungjawab seseorang individu. Akhir sekali, teori eksistensialisme mengatakan manusia bebas melakukan apa sahaja yang difikirkan wajar dan tidak perlu mengikut sebarang peraturan. Terdapat 4 jenis penderaan yang mudah untuk kita kenal pasti daripada kes penderaan kanak-kanak. Yang pertama sekali, penderaan fizikal. Penderaan fizikal ini berlaku apabila si pemangsa ataupun si pendera melakukan perbuatan seperti menampak, menyepak, mencubit, mencekik maupun menggunakan sebarang objek untuk menyakiti mangsa, lebih-lebih lagi mendatangkan kecederaan yang kecil maupun yang serius. Yang kedua, penderaan seksual. Penderaan seksual ini berlaku apabila si pemangsa ataupun si pendera melakukan perbuatan ataupun aktiviti lucah bersama kanak-kanak, lebih-lebih lagi apabila mereka mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan kanak-kanak tersebut menawarkan diri ataupun berminat untuk melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Jenis penderaan kanak-kanak seterusnya pula adalah penderaan emosional. Penderaan emosional adalah satu bentuk penderaan di mana penganiayaan emosi yang berterusan terhadap kanak-kanak. Penderaan emosi boleh melibatkan cubaan secara sengaja untuk menakutkan, mengaitkan, mengasihkan atau mengabaikan kanak-kanak. Masalah penderaan bentuk ini sukar untuk dikesan melalui mata kasar kerana mangsa tidak mengadukan emosi mereka didera, dan gejala yang wujud pada mereka adalah tidak spesifik serta tiada kecederaan yang boleh dilihat secara zahir. Kesannya hanya dapat dilihat melalui kelainan dalam perkembangan diri, terutama sekali kepada personaliti mereka. Antara jenis-jenis penderaan emosional yang sering berlaku adalah mengaitkan atau sentiasa mengkritik kanak-kanak, mengugut menjerit kepada kanak-kanak atau memanggil mereka dengan nama yang tidak baik, menjadikan kanak-kanak itu bahan jenaka atau menggunakan sendirian untuk menyakiti kanak-kanak dan menyalahkan dan menjadikan kanak-kanak sebagai kambing hitam. Akhir sekali adalah bentuk penderaan pengabaian. Pengabaian adalah satu bentuk penderaan yang berlaku apabila kanak-kanak menginap di rumah di mana orang dewasa tidak memberi keperluan asas kepada mereka. Antara keperluan asas yang diabaikan adalah keperluan fizikal seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, keperluan perubatan dan keperluan pendidikan. Menurut Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia, Suhakam, menyatakan bahawa terdapat 4 jenis pengabaian kanak-kanak, iaitu pengabaian hak perlindungan, hak kehidupan, hak perkembangan dan hak penyertaan. Pengabaian kanak-kanak dapat memberi kesan kepada pembesaran yang terbantut kanak-kanak kerana keadaan mereka tidak sempurna akibat selalu berasa lapar, letih, malahan keadaan diri kanak-kanak yang sentiasa kotor dan tidak terurus. Nyawa kanak-kanak mereka juga akan terancam kerana mereka tidak berada dalam penguasaan orang dewasa. Mereka juga akan mempunyai risiko untuk mengalami masalah psikologi di masa hadapan dan banyak lagi. Antara faktor-faktor penderitaan kanak-kanak adalah yang pertama, kurangnya ilmu keibubapaan dalam menjaga anak-anak. Kini semakin ramai pasangan muda yang berkahwin tanpa mempunyai ilmu, pengalaman serta kemahiran dalam menguruskan anak-anak, menyebabkan mereka mudah berasa marah dan baran apabila anak-anak mereka melakukan kesilapan-kesilapan kecil sahaja. Selain itu, sejarah silam ibu bapa yang pernah menjadi mangsa dera juga membuatkan mereka beranggapan bahawa anak-anak mereka juga patut merasai kesakitan yang pernah mereka rasai dahulu. Faktor yang seterusnya ialah faktor pegangan dan penghayatan agama yang rapuh, menyebabkan ibu bapa bertindak tanpa berlandaskan agama sehingga sanggup memukul dan mendera anak-anak atas alasan ingin mengajar mereka. Di samping itu, tekanan dan gangguan emosi serta masalah yang bertali arus seperti masalah kerja menyebabkan ibu bapa pulang ke rumah dengan perasaan marah dan melampiaskan segala kemarahan kepada anak-anak yang tidak bersalah. Akhir sekali, kedudukan ekonomi keluarga yang tidak kukuh menyebabkan ibu bapa mudah berasa tertekan dengan masalah kewangan untuk membesarkan anak-anak mereka sehingga menyebabkan mereka bertindak mengikut perasaan mereka.
Terdapat pelbagai faktor yang meningkatkan risiko seseorang kanak-kanak itu untuk menjadi mangsa penderaan. Antara faktornya adalah kanak-kanak yang kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa, kanak-kanak yang kurang bersosial dengan kumpulan rakan sebaya, dan juga kanak-kanak yang merupakan daripada golongan yang kurang upaya, sama ada daripada segi fizikal, kognitif ataupun emosi. Selain itu, ibu bapa kanak-kanak sendiri juga boleh menjadi faktor kanak-kanak tersebut menjadi mangsa dera, terutamanya kepada ibu bapa yang sering terlibat dalam konflik rumah tangga, ibu bapa yang pernah menjadi mangsa dera sendiri sewaktu zaman kanak-kanak, dan juga ibu bapa yang mempunyai personaliti yang agresif dan obsesi. Akhir sekali, persekitaran yang miskin, kurang sokongan sosial, terdedah kepada diskriminasi perkauman dan mempunyai keganasan dalam kalangan komuniti akan menyebabkan seseorang kanak-kanak itu berisiko tinggi untuk menjadi mangsa dera. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi kes penderaan kanak-kanak? Yang pertama, pasangan perlu mengambil kursus keibubapaan dan pendidikan agama sebelum mendirikan rumah tangga. Hal ini bagi mendedahkan mereka dengan cara menjaga anak dan melayan pasangan dengan baik. Yang kedua pula, pengawalan keselamatan di kawasan perumahan diperketatkan. Hal ini boleh dilakukan dengan membuat rendahan berkala di kawasan perumahan. Yang ketiga, anjuran kempen keluarga bahagia oleh pihak kerajaan. Hal ini dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang seperti menjatuhkan hukuman berat kepada pendera adalah wajib. Ini dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, guru-guru di sekolah haruslah memberi perhatian terhadap perubahan murid yang meragukan. Sebagai contoh, murid yang semakin diam dan murung. Yang akhir sekali, semangat kejiranan yang tinggi dan agak peka dengan keadaan sekeliling. Undang-undang yang berkait dengan penderaan kanak-kanak ialah Akta Kanak-kanak 2001 di mana ia mula berbuat kuasa pada tahun 2001 dan ia telah menyatukan undang-undang yang berhubung dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kanak-kanak. Tujuan Akta Kanak-kanak 2001 ini diwujudkan adalah untuk menjaga kepentingan kanak-kanak yang menghadapi pelbagai risiko sebagai contoh masalah gangguan seksual dan juga penderaan kanak-kanak sendiri. Akta ini telah menggantikan 3 akta sebelumnya iaitu Akta Mahkamah Giovanna 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 yang kini telah dimasukkan. Contoh-contoh penderaan kanak-kanak yang berlaku ialah fizikal, pengabaian dan seksual. Bagi contoh fizikal, seorang bapa menumbuk, menendang dan melibas dengan parang anaknya yang menyambut hari lahir ke-12. Seterusnya, bagi contoh pengabaian, seorang bapa mengaku bersalah mengabaikan anaknya 7 tahun. Akhir sekali, bagi contoh seksual, seorang kanak-kanak perempuan didera seksual sebelum 18 tahun. Bagi kesimpulan, penderaan kanak-kanak melibatkan pelbagai bentuk kekejaman seperti penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Untuk mengatasi isu ini, langkah-langkah proaktif termasuk pendidikan sebelum membentuk keluarga, kawalan keselamatan ketat, kempen kesedaran masyarakat dan penguatkuasaan undang-undang tegas perlulah diambil. Ini melibatkan guru-guru, komuniti dan semangat kejiranan yang tinggi adalah kunci untuk mencegah dan mengenali penderaan kanak-kanak, memberikan peluang kepada mereka untuk berkembang dalam keadaan yang sihat dan bermaruah. Itu saja daripada grup 1, terima kasih.